Kuasa-kuasa barat ini berlumba-lumba untuk meluaskan kuasa ke seluruh pelosok dunia. Tujuan dia untuk memiliki tanah jajahan demi kepentingan ekonomi mereka. So contohnya seperti Spanyol, seperti Britain, Belanda, Perancis, even Rusia muncul sebagai empayar masing-masing, dan kuasa barat lain seperti Amerika Syarikat, Belgium, Jerman dan Itali turut menyertai perlumbaan untuk mendapatkan tanah jajahan itu. Maknanya mereka ni berlumba-lumba untuk mendapatkan tanah jajahan. Jadi, negeri-negeri Melayu, Sarawak dan juga Sabah yang kaya dengan bahan mentah, dan juga kawasan pasaran. Maka dengan itu British bimbang dengan kemaraan kuasa-kuasa barat ke wilayah ini. So British nampak dia sendiri bimbang, takut Spanyol, Belanda, Perancis semua ni akan mara ataupun datang ke kawasan Asia Tenggara untuk take over kawasan-kawasan yang mereka inginkan. Jadi kalau kita lihat, sebab itu hampir keseluruhan kawasan Asia Tenggara, hampir keseluruhan kawasan Asia Tenggara dijajah oleh kuasa-kuasa barat kecuali Zara. Kecuali iaitu Thailand. Kalau kita lihat di sini, banyak negara-negara yang telah diwarnakan tu, maksudnya negara-negara itu telah dijajah. Dan kalau kita lihat Thailand ni, yang ini adalah Thailand, iaitu negara yang tidak dijajah. Kenapa tak dijajah? Baik. Ada banyak sebab. Tetapi antara sebab utama adalah, yang pertama sekali kerana rajanya yang bijak. Raja dia, Raja Thailand ni, dia bijak. Dia tahu, dia pandai berkompromi, pandai bertolak ansur. Kalau kita lihat, yang putih ini, yang coklat ni, coklat sikit ni, ini adalah Myanmar dan juga Tanah Melayu yang mana dijajah oleh British. Manakala di sebelah kanan ni pula iaitu kawasan Laos, Vietnam dan juga Kemboja itu telah dijajah oleh Perancis. Jadi kalau kita lihat, iaitu Thailand ini menjadi kawasan penampan ataupun zon penampan, zon sempadan antara kuasa British dengan kuasa Perancis. Jadi British tidak mahu bertempur dengan orang Perancis sebab sama-sama penjajah. Jadi mereka berdua ni membiarkan Thailand itu menjadi kawasan yang tidak dijajah. Supaya apa? Supaya zon itu sebagai zon border ataupun sempadan di antara kuasa British dan juga kuasa Perancis. Itu yang penting yang pertama. So British nak menjadikan dia. Sebab lain yang kedua iaitu kebijaksanaan raja dia. Di mana Raja Thailand dia pandai deal. Raja Thailand kat sini, dia kata apa? Okeylah, kalau macam tu aku akan bekerja sama dengan kuasa-kuasa barat. Raja Thailand, terutama sekali Raja Mongkut dan juga Raja Chulalongkorn. Raja Mongkut dia panggil penasihat-penasihat British, daripada British ni untuk datang ke Thailand dan menjadi penasihat pentadbiran, penasihat kerajaan, menjadi accountant dan sebagainya. Kemudian Raja Mongkut juga panggil pakar-pakar daripada Perancis untuk datang ke Thailand dan bekerja sebagai pegawai kastam, sebagai pegawai pentadbir. Jadi di sini Raja Mongkut telah berjaya buat kerjasama dengan British dan juga dengan Perancis. Sebab itu kedua-dua negara ini tidak mahu menjajah Thailand. Sebab apa? Sebab Raja Mongkut telah membawa masuk pegawai-pegawai daripada negara-negara penjajah itu. Supaya apa? Supaya negara Thailand ini
dapat dimajukan seperti yang Britain dan juga Perancis inginkan. Perasan tak? Britain dengan Perancis, bila dia datang dia kata apa? Oh, slogan beban orang putih. Dia gunakan slogan kan? Beban orang putih. Kami nak bawa kemajuan kepada kawasan Asia Tenggara. Tapi bila sampai ke Thailand, dia tengok Thailand dah maju. Oh, kami sebenarnya dah ada dah pegawai barat, pegawai British, pegawai Perancis, okey, yang telah mengamalkan pentadbiran moden. Jadi, British dengan Perancis kata apa? Jadi kami tak ada sebab lah untuk datang ke Thailand menjajah Thailand. Dah tak ada sebab dah. Sebab kami pun dah maju. You see? Jadi British kata, oh dia dah maju dah, so tak payahlah. Begitu juga France. France kata apa? Oh, dia dah maju dah dia orang, buat apa kita nak jajah lagi? You see? Jadi sebab itu, Thailand, Raja Thailand memang bijak lah. Sampai sekarang dia tidak dijajah. Jadi itu kelebihan Thailand lah. Kelebihan Thailand. Baik. Bagaimana dengan negara-negara lain? Okey, kalau kita lihat seperti Myanmar. Kalau kita lihat di sini, ini Myanmar, di mana Myanmar telah dijajah oleh Britain ataupun British. Okey. Dan juga ada ura-ura. Kalau kita lihat di sini, okey, Perancis di sini sebelah kanan ni, warna purple ni, okey, atau warna biru ni, Perancis telah meluaskan kuasanya di Indochina dan merancang membina terusan di segenting Kra. Baik, Perancis telah menguasai Indochina. Apa itu Indochina? Indochina adalah terdiri daripada 3 negara. Sini Vietnam, kemudian di sini ada Laos, dan di bawah tu ada Kemboja. So ada 3. Jadi 3-3 ini telah dijajah oleh Perancis, digabungkan menjadi Indochina. Kenapa dipanggil Indochina? Kerana negara-negara ini memiliki pengaruh yang kuat daripada kebudayaan Hindu dan juga kebudayaan Cina. Sebab dekat atas ni negara Cina. Ya. Dekat atas yang besar ni, ini China ni sebenarnya. Ini China. Jadi negara-negara ni, bukan. Dia ada pengaruh Hindu dan juga dia ada pentadbiran pengaruh China. Sebab itu dipanggil Indo-China. Jadi itu sebenarnya. Dan beliau Perancis merancang untuk membina satu terusan di segenting Kra, iaitu segenting Kra kat sini tau. Kalau kamu lihat di sini, segenting Kra tu, satu laluan pendek kat sini. Yang mana Perancis nak buat satu terusan macam terusan Suez. Dia nak korek tanah kat situ, buat terusan macam terusan Suez supaya apa? Supaya nanti bila kapal lalu, kapal datang, kapal dah tak perlu pergi Selat Melaka, kapal lalu je terusan. Lalu terusan sini dan boleh tembus terus pergi ke China. Terus pergi ke China. Jadi itu memudahkan. Tapi apa yang berlaku? Kalau jadilah ni, macam shortcut kan, betul? Ya, tak jadi. Sebab apa? British menentang. Apa yang berlaku kalau dia buat juga terusan ni? Okay, kalau dia buat terusan kat sini, maka kapal tidak akan lalu lagi kat sini. Dia tidak akan lalu lagi Selat Melaka. Bila tak lalu Selat Melaka, kawasan-kawasan pelabuhan di sini, pelabuhan di Semenanjung, pelabuhan di di Sumatera dan juga di Sarawak dan Sabah habis. Sebab kapal dah tak berhenti lagi kat situ. Jadi dia akan menghentikan perdagangan di seluruh kawasan ini. Jadi sebab itu cadangan untuk buat terusan di segenting Kra itu tidak dibenarkan dan tidak dipersetujui kerana akan menjejaskan perdagangan seluruh kawasan di bawahan. Jadi itulah cadangan dia. Ya, betul. Kalau buat macam ni, mereka kapal-kapal tak akan singgah di kawasan Malaysia, kawasan Sumatera, maka kita tak akan dapat cukai perdagangan. Jadi kita tak ada income lah. Sebab itu tidak dibenarkan, tidak diluluskan. Itu.
So itu Perancis merancang untuk membuka terusan di segenting kerat. Baik, Rusia. Okay. Kenapa dia orang tak buat je? Memang tak dibenarkan. Kalau dibuat juga kan, dikhawatiri, okay, dikhawatiri negara-negara lain. Bukan dengan British saja tau. Siapa yang terjejas? Kamu tengok British kat sini akan terjejas. Kemudian Belanda kat sini akan terjejas. Nampak tak? Belanda akan terjejas. Begitu juga, okay, Spanyol dan Amerika di Filipina juga akan terjejas. Jadi banyak negara terjejas kalau buat laluan di segenting keran. Hanya Perancis saja yang akan untung. Manakala negara-negara lain rugi. Kalau dia buat juga bermaksud semua negara tak suka dia. Jadi ini akan menyebabkan penentangan daripada Britain, penentangan daripada Belanda, penentangan daripada Spanyol dan juga Amerika. Maka akan lagi berkonflik, akan lagi berperang. Kamu kena tahu bahawa dia orang ni sebenarnya kalau boleh dia orang tak nak berperang antara satu sama lain. Sebab apa? Sebab rugi. Sebab mereka tahu peperangan akan merugikan sebab banyak kos kena pakai. Okey, dengan nak beli senjata, dengan nak sediakan tentera. Jadi kalau nak lawan, contohnya macam Perancis, nak bergaduh dengan Britain, nak bergaduh dengan Amerika, nak bergaduh dengan Belanda, rasa macam, lagi baiklah aku pergi berjajah daripada aku bergaduh dengan korang ni. You see? Okay, tak berbaloi. Tak berbaloi. Semata-mata untuk urusan membuka terusan tu. Jadi tak payah. Dia orang ni yang paling penting sesuatu yang tidak menguntungkan, mereka tak buat. Berperang dengan kau, apa aku dapat? Tak dapat apa-apa, rugi. Baik aku tak payah berperang dengan kau. Baik aku bekerja aku. You see? Jadi itulah sebenarnya. Tapi apa hak dia untuk seluruh negara? Itulah. Okay, jadi itulah sebenarnya yang berlaku kepada Perancis. Baik. Dalam masa yang sama juga, Rusia. Okey, sebuah negara besar. Kita tahu Rusia negara terbesar dunia. Berhasrat membuka pentempatan di Ujung Salang. Ujung Salang sebenarnya di bahagian selatan Thailand. Ujung Salang di sini, kawasan-kawasan Phuket, kawasan Krabi ni semua, okey, Rusia nak take over. Rusia kata kita nak buka satu pentempatan lah dekat selatan Thailand tu, Ujung Salang nama dia. Itu situ. Dan Jerman pula berusaha untuk mendapatkan Pulau Langkawi. Kenapa nak Pulau Langkawi? Di Kedah. Sebab Pulau Langkawi juga strategik untuk menjadi pusat pelabuhan. Pusat pelabuhannya sebab dia terletak di laluan Selat Melaka. Jadi kapal-kapal akan lalu dari sini juga. Jadi Pulau Langkawi terletak di sini, maka akan memudahkan Jerman untuk menguasai perdagangan juga. Jerman pun ada hati, tapi terus terang cikgu cakap kalau Jerman datang time tu, dia rugi. Kalau dia ambil Langkawi juga, rugi. Tahu sebab apa rugi? Tahu tak sebab apa rugi? Siapa tahu kenapa dia rugi kalau dia ambil Pulau Langkawi pada waktu itu? Siapa ada idea? Siapa ada idea? Okey, kalau Jerman ambil Pulau Langkawi pada waktu itu rugi. Okey, baik, bagus Akid Hakimi. Baik. Sebenarnya, time tu atau pada masa itu Langkawi tak ada apa-apa. Sebab Langkawi masih lagi di bawah sumpahan Mahsuri. Ingat lagi tak satu kisah Mahsuri? Yang mana Mahsuri kata apa? Dia kata, kalau jika aku tidak bersalah, aku dihukum bunuh. Mahsuri kan duduk Langkawi kan. Kalau dihukum bunuh dan aku tidak bersalah, aku sumpah Langkawi ini menjadi padang jarak, padang terkubur untuk 7 keturunan. 7 generasi. 7 generasi Mahsuri. Jadi sumpahan tu masih lagi berlaku pada waktu itu. Dan sumpahan Mahsuri itu tamat pada sekitar tahun 1990-an.
Time apa? Time Dr. Mahathir Mohamad. Menjadi Perdana Menteri. Time itulah. Langkawi telah tamat sumpahan masurinya. Jadi barulah Langkawi itu dinaikkan semula menjadi pusat pelancongan. Nampak? Jadi kalau Jerman ambil juga rugi waktu itu. Kalau time tu keturunan Masuri atau Langkawi apa jadi? Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tetapi keturunan Masuri yang ketujuh bila lahir saja, kalau tak salah cikgu, kalau lahir saja keturunan Masuri yang ke-8. Keturunan Masuri yang ke-8 lahir, barulah Pulau Langkawi itu, sumpahan Masuri itu tamat di Pulau Langkawi. Jadi keturunan dia ada lagi. Keturunan Masuri itu ada lagi sampai sekarang. Sampai sekarang ada lagi ya. Jadi itu berkaitan dengan sumpahan Masuri di Langkawi. Right. Baik. So Jerman berusaha untuk mendapatkan Pulau Langkawi. Itu. Kemudian juga Amerika Syarikat, US, ingin bertapak di Terengganu. Kenapa ingin bertapak di Terengganu ni di sini? Amerika. Sebab Amerika dah ada kepulauan Filipina. Jadi Amerika ingin mencari satu lagi kawasan itu di sini. Baik. So ada yang bertanya, cikgu, waktu ini apa jadi dengan Portugis? Portugis tak ada. Untuk pengetahuan kamu, kawasan-kawasan ini sebenarnya adalah, kita kata sebagai pada waktu ini, kita kata ianya adalah sekitar tahun 1500 ke atas. Bermakna tahun 1600 sampailah ke 1800. Ini kawasan penjajahan dia. Dan pada waktu ini Portugis telah pun dikalahkan oleh British. Telah pun dikalahkan oleh Belanda, dan kemudian Belanda pula dikalahkan oleh British. Jadi itu yang berlaku waktu itu. Portugis dah balik dah. Portugis dah balik, digantikan dengan Belanda. Jadi Amerika Syarikat ingin bertapak di Terengganu, sebab Amerika Syarikat dah duduk di Filipina. So dia nak cari satu lagi port ataupun pelabuhan untuk dia jadikan lokasi. Lokasi pelabuhan satu lagi. Jadi itu Amerika Syarikat nak juga. Kemudian pihak persendirian, iaitu keluarga Brooke, menguasai wilayah Sarawak. Pada tahun 1853 hingga tahun 1905, keluarga Brooke memperluas kawasan pemerintahan mereka hingga sempadan Brunei. So ini adalah kawasan keluarga Brooke. Keluarga Brooke, nanti kita akan bincangkan tentang keluarga Brooke itu lebih detail. Dan juga di Sabah, syarikat dagang British, iaitu Syarikat Borneo Utara British ataupun SBUB, membeli wilayah-wilayah Sabah daripada Sultan Brunei dan juga Sultan Sulu. Sultan Brunei, Sultan Sulu. So SBB telah beli tanah-tanah itu di kawasan Sabah, maka membentuk negeri Sabah. Jadi itu yang berlaku. Ini kita kata sebagai dia punya introduction lah kepada bab-bab seterusnya. Introduction. Jadi kalau kita fikir, kenapa SBUB dan juga Brooke ini diwarnakan seperti British itu? Kalau kamu perasan, kenapa diwarnakan ini warna British, dan ini kalau keluarga Brooke kenapa diwarnakan British, dan SBUB juga di Sabah diwarnakan dengan warna British yang sama, kerana Brooke dan juga SBUB sama-sama keluarga Brooke dan SBUB ini sama-sama berasal daripada Britain. Sebab itu kita kata penjajahan oleh kuasa-kuasa barat dari Britain dan juga daripada kuasa-kuasa lain. So sebab itu diwarnakan yang sama. Baik. Kemudian Belanda berusaha mendapatkan seluruh Kepulauan Hindia Timur. Kepulauan Hindia Timur ni yang mana, cikgu? Baik, untuk pengetahuan kamu, sebelum
Indonesia merdeka. Ini semua Indonesia. Kalau kamu tengok Indonesia ni, ini semua adalah Indonesia. Okay. So, Indonesia ni dulu, nama dia bukan Indonesia. Nama dia dulu dipanggil Hindia Timur. Hindia Timur. Sebelum merdeka. Jadi banyak kepulauan-kepulauan ini yang ingin dijajah oleh Belanda, okey, dan kawasannya sangat-sangat luaslah. Hindia Timur dinamakan sebagai Hindia Timur. Ya, betul. Maknanya kalau kita lihat macam syarikat-syarikat Hindia Timur yang kita ada belajar hari tu, ada 3. Ya, East India tu kita lah tu. East India tu kita lah tu. East India tu kita, betul. Okay. Jadi, kenapa dipanggil East India? Kenapa Hindia Timur? Sebab, okay, mengikut sejarahnya lah. Mengikut sejarahnya, okay, kalau kita lihat peta, okay, cek peta dah. Okay, kalau mengikut sejarahnya, sebenarnya, okay, yang ini ya. Sebenarnya, Barat, okay, dulu, Barat ni, okay, mereka telah kita kata melakukan perjalanan penjelajahan sampai ke India. So this is India. Jadi mereka tak explore lagi ke atas. Mereka anggap semua negara di kawasan ini sebagai India. Jadi yang ini memang confirm India lah. Jadi dia pergi sini lagi, okey, ini pun ada India, ini pun ada India. Kemudian di sini pun ada India. Maka dia kata apa? Oh, kita kena ke timur lagi. Maknanya apa? East India. Maknanya dia, dia bagi tahu bahawa kawasan ini dipanggil Hindia Timur ataupun East India. Sebab dia anggap ini masih lagi kawasan sebahagian daripada India. You see? Sebahagian daripada India. Oh, ini India juga ni. Tapi ini bahagian timur. So, Hindia Timur. Hindia Timur. Itu maksud dia. Boleh faham? Kan? Jadi, sebab itu dipanggil East India. Sebab itu kalau kita tengok, kan kita ada belajar masa bab awal dulu kan. Okay, iaitu ada 3 syarikat. Syarikat Hindia Timur Inggeris, Syarikat Hindia Timur Belanda, Syarikat Hindia Timur Perancis. Maknanya, okay, Britain, Belanda dengan Perancis memang menubuhkan syarikat untuk datang ke Hindia Timur. Hindia Timur tu merujuk kepada kita semua lah yang berada di Asia Tenggara. Itu sebenarnya. Okay. Jadi itu sebenarnya yang berlaku Hindia Timur. Jadi Belanda berusaha mendapatkan seluruh kepulauan Hindia Timur. Dan Portugis, dia dah lepaskan Melaka, tapi Portugis masih lagi berusaha untuk dapatkan Timor Leste. Ini Portugis. Timor Leste tu di kawasan yang sebelah ujung sekali ya, di kawasan India Timur tu. Dan Spanyol menakluki kepulauan ataupun Kesultanan Sulu. Dulu, untuk pengetahuan kamu, Filipina ni, Filipina ni adalah sebahagian daripada Kesultanan Sulu. Kesultanan Sulu, termasuk juga pulau yang ini, iaitu Pulau Palawan. Ya, Pulau Palawan. So, ini semua adalah Kesultanan Sulu. Tetapi akhirnya, telah dijajah oleh Spanyol. Jadi kita lihat masing-masing ada dia punya reason mengapa mereka datang dan kawasan-kawasan yang ingin mereka jajah. Begitu juga British. Di atas ini menjadikan Kesultanan Brunei sebagai sebuah negeri naungan British. Naungan ni maksudnya negeri yang dilindungi oleh British. Jadi, inilah dia senarai penjajah-penjajah yang datang ke Asia Tenggara untuk menduduki, membuka pertempatan di kawasan Asia Tenggara. Maknanya, kalau kita sekali tengok, maknanya kawasan Asia Tenggara ni adalah kawasan yang kita kata sebagai macam apa? Pisang goreng panas lah.
pisang goreng panas, berebut orang nak datang. Berebut orang nak datang, okey, nak take over, berebut. Okey. Ini merujuk kepada apa tahu? Merujuk kepada satu peribahasa yang disebut sebagai apa tahu? Di mana ada gula, di situ ada apa? Siapa tahu? Di mana ada gula, di situ ada. Ya, betul Hakim ni. Betul. Di mana ada gula, di situ ada semut. Macam kita. Okey, Asia Tenggara. Okey, tanah Melayu. Kita ada kekayaan bahan mentah dan sebagainya, maka kita telah didatangi oleh semut-semut ini. Okey, iaitu penjajah-penjajah ni. Kalau dia orang tu betul-betul semut, tak apa. Kan? Okey, masalahnya dia orang bukan semut. Jadi, itulah yang dikatakan sebagai negara-negara yang cuba untuk mendapatkan tanah jajahan di kawasan ini. Baik. Dan kemudian ini kerja, tapi cikgu rasa kat sekolah kamu jangan buat. Baik. Bagaimana mereka datang dan menguasai negara kita? Mereka menggunakan pelbagai strategi. Jadi kita lihat di sini 1.4, perbezaan strategi kuasa barat untuk menguasai negara kita. So kita fokus kepada negara kita. Jadi kita lihat di sini bahawa kuasa-kuasa barat menggunakan pelbagai strategi, bukan satu, bukan dua, minimum 3 strategi. Pelbagai strategi untuk menguasai negara kita. Terdapat strategi yang berdiplomasi, maknanya bertolak ansur, berbincang. Tapi ada juga yang bersifat agresif, maknanya bersifat penjajahan, bersifat peperangan. Misalnya Portugis. Scam orang, ugut orang, ya. Misalnya Portugis menggunakan strategi menyerang. Ya, menyerang semasa menjatuhkan Kesultanan Melayu Melaka. Itu kita tahu. Kita dah belajar masa sejarah tingkatan 2 bab yang kelima. Menggunakan strategi menyerang. Belanda pula menggunakan strategi serangan fizikal, maknanya peperangan juga. Perjanjian dan pakatan kuasa barat untuk mendapatkan wilayah atau jajahan. Maknanya Belanda menggunakan 3 strategi: fizikal, perjanjian dan pakatan untuk mendapatkan wilayah atau tanah jajahan. British pula menggunakan strategi yang lebih bersifat diplomasi berdasarkan isu dan faktor setempat. Maknanya diplomasi itu lebih kepada apa tahu? Lebih kepada bertolak ansur, berbincang. Sebab itu, kalau kamu pergi jumpa, kalau kamu balik kampung jumpa atuk nenek kamu kan, yang mana mungkin atuk atau moyang kamu, yang kamu mungkin boleh tanya diorang, atuk ataupun yang dulu atau atuk ni tinggal semasa zaman penjajahan Jepun. Betul. Lepas tu British kan? Betul. Bila tanya mana yang lebih kejam, dia orang kata apa? Mesti dia orang akan kata, Jepun kejam. Jepun dulu kalau silap sikit kena tampur. Kemudian kalau silap sikit akan kena belakang senapang, kena hentak dengan belakang senapang. Kejam. Kemudian dia akan paksa kita mungkin minum air sabun, sampai kembung perut. Kemudian akan diterbalikkan, kaki diikat ke atas, kepala ke bawah. Kemudian ditendang perutnya kan. Macam-macam lah. Dia akan cerita macam tu. Tetapi kan, bila kita tanya British, British sebenarnya okey kan. British tu memanglah penjajah kan, tapi British jugalah bawa kita punya kemajuan apa semua kan. Ya, betul. Betul tu Gibran. Jadi itu cerita versi atuk kita. Tapi kalau dalam sejarah kan, Jepun sebenarnya menjajah negara kita 3 tahun setengah. 3 tahun setengah tetapi British telah menjajah negara kita hampir 150 tahun. 150 tahun.
Jadi sebenarnya siapa yang lagi jahat? ah, sebenarnya siapa lagi jahat? Sebenarnya memang British. Yang kita dengar daripada atuk nenek kita tentang Jepun. Betul tu Imran. Lepas tu kalau kita tengok juga bahawa sebenarnya dalam 150 tahun tu diorang mengambil kita punya biji timah, kita punya getah, kita punya minyak, kan? 150 tahun kot. Tapi kalau Jepun 3 tahun je, kan? Dah kata Jepun memang kejam semua. Sebenarnya kalau ikutkan British lagi teruk lah. British lagi teruk. Jadi kalau kita lihat British dia bersifat diplomasi walaupun bertolak ansur tapi still penjajah juga. Dia penjajah juga. Jadi kalau kita lihat di sini, okey, apa yang berlaku sebenarnya pada suatu ketika dahulu yang pada tahun 1873 ni tu, okey, Parti Konservatif iaitu parti politik yang memerintah Britain telah mengambil alih pucuk pimpinan kerajaan Britain daripada Parti Liberal. Jadi, Parti Konservatif ni kata apa? Okey, dulu semasa Parti Liberal dia kata apa? Dasar tidak campur tangan. Terhadap negeri Melayu. Parti Liberal, kita tak campur tangan dalam hal negeri Melayu. Tapi bila masuk je ditukarkan kepada Parti Konservatif, Parti Konservatif kata apa? Okey, kita akan campur tangan. Di negeri-negeri Melayu. Sudah ada pertukaran dasar. Campur tangan tu maksudnya apa, cikgu? Campur tangan ni bermaksud iaitu melibatkan diri. Di sini maksudnya. Dasar campur tangan bermaksud British akan melibatkan diri secara langsung dalam pentadbiran di negeri-negeri Melayu. Sebelum tu British hanya berdagang je. British hanya bawa pedagang, bertukar-tukar barang, dagangan di pelabuhan dan balik. Tapi kali ni bila bertukar je parti, maka mereka kata apa? Okey, kita akan campur tangan dengan kita akan cuba masuk dalam pentadbiran negeri-negeri Melayu. Dan selain itu kenapa nak masuk? Sebab adanya desakan pedagang negeri-negeri Selat yang mendesak kerajaan British supaya campur tangan. Diorang desak. Supaya apa? Campur tanganlah. Sebab apa? Sebab ada berlaku huru-hara di negara kita tu pada waktu itu. Disuruh campur tangan. Jadi, kerajaan British di London buat keputusan untuk campur tangan dalam hal ihwal negeri-negeri Melayu demi menjaga kepentingan ekonomi British. Maksudnya, ialah dia macam ni tahu sebenarnya. Kita tahu British dia datang ke tanah Melayu, dia nak ambil getah. Kemudian dia nak ambil biji timah, betul? Jadi, bila dia orang datang, selalunya dia orang datang, okey, ada biji timah, ada getah. Okey, jom. Okey, saya beli okey, kita bawa balik. Satu hari, dia orang datang, dia orang tanya, okey, mana biji timah dan getah? Oh, tak ada tuan. Kenapa pula tak ada hari ni? Oh, sebab dekat lombong biji timah berlaku pergaduhan. Alamak. Kemudian ladang getah, tak ada orang yang menori. Sebab apa? Orang-orang penori-penori getah semua pergi bantu. Okey, pelombong-pelombong biji timah untuk bergaduh. Sudah. Jadi kalau sehari je tak apa. Berlarutan 2-3 hari. Jadi British kata apa? Kalau macam ni teruklah bisnes macam mana? Okey, stok tak dapat. Datang jauh-jauh daripada Britain tapi stok tak ada. Jadi pedagang-pedagang negeri Selat pun bagi tahu British. British, kau tolong campur tangan. Kau settlekan masalah dia orang ni. Kan? Kalau tak settle masalah dia orang ni, kan? Kita orang ni takkan dapat biji timah dengan getah lagi ni. Jadi masalah nanti. Okey, kilang-kilang di Europe tu revolusi perindustrian kan. Kilang-kilang di Europe tu perlukan getah dengan biji timah tiap-tiap hari. Ni kami tak dapat. Macam mana? Jadi British kata, tak boleh ni. Ni kalau kilang-kilang kat negara aku ni tak ada biji timah, tak ada getah ni, macam mana dia orang nak buat production? Macam mana nak beri keuntungan pada negara? Tak boleh jadi ni. Jadi sebab itu British menukar kepada dasar
campur tangan. Okay, kita hantar pegawai kita, okay, untuk settlekan masalah di negeri Melayu. Itu sebabnya. Jadi kalau kita lihat di sini, kerajaan British di London, okay, membuat keputusan untuk campur tangan dalam hal ehwal negeri Melayu demi menjaga kepentingan ekonomi British. So ada seorang pegawai iaitu Andrew Clark, okay, dihantar untuk menggantikan Gubernur Harry Ord. Beliau sengaja mencari alasan untuk memaksa pemerintah tempatan menerima naungan dan menerima campur tangan British nanti. Oleh itu, British menggunakan pelbagai strategi lah untuk luaskan kuasanya di negeri-negeri Melayu, Sarawak dan juga Sabah. Inilah dia. Okay, kedudukan kuasa-kuasa barat, okay, di Eropah. Jadi nampak tak? Sebenarnya, okay, kalau kita fikirkan semula, adakah sebenarnya, okay, memang salah British, memang salah Belanda, okay, untuk menjajah negara kita? Tidak. Bukan 100% salah mereka. Tetapi ada juga kesalahan dari penduduk tempatan. Yang korang pergi berperang, kenapa? Kalau korang tak berperang, korang boleh supply biji timah dan getah, dan tentu British tak ada alasan untuk menjajah negara kita. Setuju tak? Setuju tak? Kan? Cuba fikirkan. Betul tak? Kalau negara kita aman, tak bergaduh, okay, gelombong biji timah boleh keluarkan biji timah. Okay, penori getah boleh keluarkan getah tiap-tiap hari tanpa ada gangguan. Sudah tentu British akan dapat biji timah dengan getah, tak putus-putus dapat. So, akan berlaku tak penjajahan British? Tidak. Kan? Jadi, betul tak bahawa, setuju tak bahawa, okay, punca penjajahan negara barat adalah punca juga daripada penduduk-penduduk tempatan. Setuju tak? Setuju ke tidak? Antara punca penjajahan negara kita adalah sikap orang kita sendiri, yang tidak bersatu, yang mencetuskan peperangan, mencetuskan pergaduhan. Setuju ke tak ni? Ni ada orang ke tak ada orang ni? Senyap tu. Ya, Cik Jasmine. Kan? Ya, betul. Jadi, apa yang kita boleh ambil iktibar di sini adalah, ambil iktibar di sini iaitu, kesalahan kita lah yang telah menyebabkan berlakunya penjajahan juga. Sebab sikap kita yang tidak bersatu, yang tidak menjaga keamanan. Baik.